الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga kita berada di atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapakah orang yang telah mendapat hidayah? Orang yang telah mendapat hidayah adalah orang yang Allah beri hidayah kepada dia. Kerana manusia tidak mampu baginya untuk menciptakan hidayah, seperti mana tidak mampu juga buat manusia itu menciptakan sesuatu di atas muka bumi. Kerana segala-galanya telah dicipta terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana manusia tidak mampu untuk menciptakan nyawa, udara, air, api, tanah dan macam-macam lagi seluruhnya di atas alam ini, bahkan dunia ini saja, bumi ini saja, tidak mampu bagi manusia. Tetapi bukan semua manusia sedar akan perkara ini, mereka orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. Maka barang siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka mereka itulah orang yang telah mendapat hidayah. Maknanya Allah beri. Dan kita ketahui bahawasanya hidayah yang dimaksudkan adalah Islam. Maknanya menjaga Islam daripada Allah. Nabi tugasnya menyampaikan dakwatul Islamiyah. Kemudian para sahabat juga menyampaikan dakwatul Islamiyah. Sampailah kita ke akhir zaman, marilah ulama, marilah pendakwah menyampaikan kembali dakwatul Islamiyah yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat, para salafus salih yang terdahulu. Dia tidak boleh diubah, dia tidak boleh dikurangi usul daripada dakwatul Islamiyah. Sebab usul itu memanglah itulah cara dan kaedahnya, tidak boleh dikurangi. Ditambah pun tidak, mereka hanya diterangkan, dijelaskan. Tapi usul di dalam dakwah Islamiyah tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, kerana dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu juga Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bawa manusia untuk mengenal Allah. Akan tetapi Rasulullah SAW membawa manusia mengenal Allah, itu pun melalui hidayah yang Allah beri pada Rasulullah juga. Sehingga Allah membimbing Nabi kaedah dan cara dia. Tugas Rasulullah sampaikan secara amanah. Lalu Rasulullah disebut sebagai orang yang amanah, tabligh. Dia seorang yang sangat bijak, fatanah. Jadi tidak lain mereka baginda Rasulullah SAW tabligh, sampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW apabila mengenai jiwa seseorang, hatinya, akalnya, di situlah terkena Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada Allah Subhanahu wa ta'ala nak memberi hidayah, petunjuk kepada ini atau tidak. Ada manusia mudah menerimanya, ada manusia akhirnya menerimanya walaupun dia fikir dulu. Ada di antara mereka tidak mahu menerimanya sampai mereka mati. Jadi itulah jawapannya, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada siapa dapat memberi hidayah. Jadi hidayah tidak dikaitkan mesti dia kaya baru dapat hidayah, ataupun meski dia miskin mesti dapat hidayah. Tidak disebut bahawasanya hidayah itu sampai kepada orang yang kaya ataupun miskin. Tetapi hidayah itu datang terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya. Waman, dan barang siapa yudlil, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di sini barang siapa yang Allah beri hidayah,
dia enggan menerima, tidak berminat, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia. Apabila membiar, maka dia akan sesat. Falan, maka sekali-kali tidak tajidu lahum awliya'a min dunihi, maka sekali-kali tidak ada sesiapa pun akan dapat memberi pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membawa dia kepada kebenaran. Tidak ada. Ini dalil bahawasanya yang memberi hidayah adalah Allah, yang menyesatkan juga adalah Allah. Tapi hendaklah kita fahami menyesatkan di sini. Kita ambil contoh Iblis la'natullah. Dan awalnya pun dia atas ahli hidayah, yang menyebab Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengenal ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah dia diusir oleh Allah, dilaknat oleh Allah, tetap dia mengenal Allah Tuhan dia. Iblis, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa dia disebut sebagai makhluk yang telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahmat dan juga ridha-Nya? Tidak lain kerana dia telah mengambil jalan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala perintah, itu hidayah. Apabila dienggan, itu kesesatan. Sebab yang perintah secara langsung itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada Nabi, bukan daripada Rasul. Terus langsung Allah kepada Iblis. Waktu itu dia adalah Azazil. Itu yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Beriman, Allah berfirman kepada Iblis. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, qala ma ma'anaka alla tasjuda id amartuk. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Iblis, apa yang menyebabkan, apa yang menahanmu untuk tidak melakukan apa yang aku perintah? Allah berfirman kepada Iblis secara langsung kata Rasulullah SAW. Cuma jangan kita membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman itu kepada Iblis tu. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan. Jadi apabila seseorang manusia menolak hidayah, tidak berminat, maka kesannya bukan sekadar di dunia, tapi kesannya jauh lebih buruk adalah di akhirat. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala menyebut, barang siapa yang menolak hidayah, dia tidak ada penolong. Penolongnya tetap Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah telah membiarkan mereka seperti mana atas dunia, mereka pun membiarkan. Mereka tidak mahu Allah. Tidak mahu Allah maksudnya tidak mahu Islam, tidak mahu iman, tidak mahu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu dihimpun oleh Allah. Wa nahsyuruhum, dan kami akan mengumpulkan mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, ala wujuhihim, lalu mereka itu diseret di atas muka mereka, umyan, dalam keadaan mata mereka buta, wa bukman, dalam keadaan mulut mereka bisu, tidak dapat berbicara, wa summan, dan dalam keadaan telinga mereka buka. Maknanya menunjukkan bahawasanya tiga ini adalah anggota yang terbaik yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di kepala kita. Mata, telinga, mulut. Disebabkan dengan mulutlah kita makan. Kita tengoklah orang yang tak boleh makan, akhirnya tinggal kulit dan tulang tu, makan keluar balik. Padahal berapa pentingnya mulut ini. Begitu juga telinga, begitu juga mata. Kalau sekiranya seseorang tu buta, lepas tu pula dia pekak, dia dah tak nampak, dia pula tak dengar, kita nak berbicara dengannya bagaimana? Lalu dia jenis meraba-raba. Bila dia dah meraba-raba, dia terkenalah satu yang panas, lalu dia nak berbicara bagaimana? Mulut dia bisu. Bahkan kita kata itu adalah satu kecacatan yang teruk lah tu. Keadaan begitu. Mata tak nampak, telinga tak dengar, mulut tak boleh nak cakap, bisu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan ini golongan-golongan yang menolak Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka ataupun kediaman mereka di akhirat adalah neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira, tiap kali
api neraka Jahannam itu menyala-nyala, maka bila dia menyala, Allah tambah lagi nyalaan juga. Agar sisa mereka semakin sakit lagi, azaban syadidah. Jadi dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita tentang aturan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk dia taala ini. Kalau ditanya apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan alam ini, itulah dia. Apa yang berlaku atas kamu itu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kamu mendengar? Adakah kamu melihat? Itu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, sehingga sepatutnya kamu tidak perlu bertanya. Terus saja kamu mengingati apa yang Allah beri pada kamu, nikmat itu. Bukan kamu bertanya apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk dia taala ini. Bahkan seluruhnya itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itulah di sudah akidah Islam, jangan sampai kita bertanya lagi dengan apa yang telah diputus oleh Allah. Jangan ditanya mengapa orang tu Allah bagi hidayah, mengapa Allah tak bagi hidayah pula kat dia. Kenapa Allah nak sesatkan dia? Jangan tanya demikian, kerana Allah Subhanahu wa taala atas af'al perbuatannya itu, atas Al-Hakim Maha Bijaksana, Al-Alim Maha mengetahuinya Allah, mustahil Allah tersilap. Mustahil Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang ada unsur-unsur kezaliman di dalamnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut, ma ana bidhallamin lil abid, tidak sekali-kali aku melakukan kezaliman atas hamba-hambaku. Mana tinggalkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan satu kezaliman. Manusia nak bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka sesat? Lalu dilihat keadaan mereka, Islam itu sampai atau tidak kepada mereka, agama Islam sampai atau tidak, ada Nabi Rasul sampai atau tidak? Jawapannya ada. Lalu dah sampai, mengapa mereka penduduk di situ tidak mau beriman? Sedangkan dah sampai perintah daripada Allah, dah sampai kebesaran Allah, mukjizat pun sampai, mukjizat kepada para Nabi, para Rasul. Seperti mana juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia. Jadi di sini terjemahan sesat adalah Melayu. Di sudut akidah Islam, ulama mengatakan barang siapa yang Allah biarkan dia, itu masuk sesat. Biar sesatlah jalannya, biar sesatlah agamanya, biar sesat segala-galanya. Cukup membadai Allah membiarkan. Bahasa kita tadi sebut sesat ke situ. Itu bahasa dalam Quran. Apabila kita menterjemahkan sesat, maka kita pun akan kata Nabi dulu pun pernah sesat juga. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami mendapati engkau ya Muhammad sesat dulu, lalu kami memberi hidayah. Ada orang akhir zaman dia mengambil zahir makna ayat, lalu mereka mengatakan Rasulullah pun dulu pernah jadi orang yang sesat gitu. Nabi Ibrahim dulu pernah menyembah matahari, menyembah bulan, menyembahnya bintang. Dia menyatakan demikian. Mengapa? Dia baca Quran, dia tengok zahir ayat. Padahal Quran itu terjemahan bukan Quran. Lalu bagaimana kita nak memahami Quran? Bukan terjemahan memberi kita kefahaman tentang Quran. Belum, melainkan ulama yang menjelaskan kepada kamu. Itu kawaid dan kaedahnya. Kecuali mana ayat muhkamat, ayat tentang hukum, ayat perintah zikir, perintah solat, itu mudah kita faham. Tapi ada ayat yang mutasyabihat ataupun berkaitan aqaid. Ayat berkaitan hidayah itu berkaitan dengan aqaid dan akidah. Bahkan dikaitkan kesesatan pun berkaitan akidah. Oleh kerana itulah ulama-ulama kita melarang kita jangan tergesa-gesa. Kita orang awam, lalu kita menyatakan dia sesat lagi menyesatkan. Tidak, orang awam tidak diizinkan, tidak dibenarkan.
Kalau ada ulama menyatakan atau ilmunya atau ijtihadnya dia saja, maka orang awam tidak boleh terlibat pada hal ini. Sebab apa? Kerana orang awam tidak memiliki ilmu sehingga boleh keluar pada lidahnya satu fatwa, orang itu sesat lagi menyesatkan. Kecuali dia seorang alim, seorang mujtahid, itu boleh. Itu kaedah dalam Islam. Lalu jangan semudah-mudahnya bagi orang yang awam macam kita ini, yang tak mendalami agama, tidak mengetahui ilmu hadis, ilmu tafsir, bahasa Arab, memudahkan untuk menyatakan sesat lagi menyesatkan. Disebabkan dalam akidah Islam, sesat menyesatkan itu, orang itu telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekufuran yang dimaksudkan adalah tentang akidah, antaranya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ahadiyah, wahdaniyah, fardiyah, mana sifat tunggalnya Allah, Maha Esanya Allah. Lalu dia memecahkannya sehingga mengatakan ada Tuhan lain yang wujud, hanya kita dilarang oleh Allah menyembahnya. Itu adalah kesesatan. Lalu dia mengajar orang, maka menyesatkan. Boleh kita nampak. Ataupun dia mengajar kita sesungguhnya solat 5 kali dalam hadis, tapi dalam Quran 3 kali. Maka barang siapa yang solat 3 kali memadai, 2 kali sebagai sunnah buat dia, itu sesat, menyesatkan. Dia ajar kita lagi puasa Ramadan. Barang siapa yang puasa 3 hari di Ramadan, maka dia dah sama macam puasa 30 hari Ramadan. Maka tidak mengapa orang tak mau puasa lagi 26 hari. Itu sesat, menyesatkan. Itu kaedah dalam Islam pada aqaid akidah. Kalau di sudut syari'iyatul Islamiyah, dia akan pergi balik pada akidah. Sebab bahasa sesat menyesatkan pada akidah. Syari'iyatul Islamiyah memandu balik, bawa dia pergi pada akidah. Kaedahnya begitu. Disebabkan sesat menyesatkan dikatakan syari'iyah, tapi dia tidak sesat menyesatkan di sudut akidah. Salah kaedah itu. Oleh kerana itu jangan kata dia sesat, mungkin dia terkeliru atau tersalah, itu aja. Di sudut syari'iyah, seperti mana ulama-ulama kita sebagai ulama pun berbahas di antara satu sama lain, pendapatnya tidak tepat, pendapatnya batil, pendapatnya lemah, sesama ulama. Tapi kita tak boleh masuk campur itu. Kaedah berkaitan akidah, ijma' kita sepakat. Lalu kita tak boleh buat kaedah kita sendiri, kefahaman kita. Sebab semua kembali atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita beranggapan hidayah ini dimiliki oleh semua orang sehingga dia boleh berbicara apa saja melalui hidayah. Salah itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah hanya sekadar dia memahami, mengenal usul. Usul ni seperti mana akidah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan, tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Kalau ada, nafikan. Nabi Muhammad utusan yang terakhir, Nabi Rasul yang terakhir. Kalau ada orang kata ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, nafikan. Itu hidayah. Di sudut syari'iyatul Islamiyah, solat fardu 5 kali, lepas tu banyak lagi solat sunat setelah daripada solat fardu. Tidak ada ulama memfardukan solat 2 hari raya, jadi witri, ada dhaha. Tidak ada ulama memfardukan yang menaikkan sebagai ulama wajib atau sunat makan. Tapi wajib dan fardu berbeza dalam mazhab Hanafi. Seperti mana solat witir. Itu khilaf ulama-ulama kita. Pada syariatul Islamiyah, tapi tidak boleh dikatakan perbezaan pendapat itu sesat dan menyesatkan. Itu salah, dia sudah aqaid, akidah. Oleh kerana itulah ulama kita berfatwa jangan menyesatkan orang ahli kiblah. Maksudnya apa? Akidahnya di sunnah wal jamaah. Cuma di sudut syari'iyah ni tersilap, dia keliru. Maka tetapi tidak boleh dikatakan dia telah kafir, dia telah keluar daripada Islam. Hanya tersalah pada syari'iyah Islam yang contoh dia memahami perkara yang sunat sekian-sekian. Cuma ada yang tersalah dalam memahami al-ihwal yang sunat. Silakan. Sebab perkara itu hanya sunat. Tetapi kalau berkaitan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali, lalu dia kata yang wajib 2 kali, 3 kali sunat. Memang dia bukan keliru saja, memang sesat dan kaedah yang dia faham. Jadi Islam mengajar kita demikian. Semua ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah ni atas ketakwaan seseorang.
macam masuk syurga. Memang dia cerita kepada kita, orang masuk syurga itu orang beriman. Orang beriman. Tapi hendaklah kita ketahui daripada banyak orang beriman, siapa yang banyak pula masuk syurga tu di kalangan orang beriman. Orang beriman tu umum. Ada di antara manusia beranggap dia orang beriman, lalu dia juga di syurga. Ada juga di antara mereka tidak menganggap mereka beriman, iman yang sempurna, tapi iman tu ada. Ada di antara mereka iman i'tiqad, hanya diketahui oleh Allah, semoga imanku diterima, tapi aku Islam. Ada juga golongan yang begitu. Ada juga orang-orang yang suka menstatuskan orang dia beriman, dia munafik. Oh ini lagi besar munafik. Ada juga orang yang suka menstatuskan seseorang yang lain, sedangkan dalam Islam kita tidak boleh menstatuskan diri orang lain. Ini orang Islam, ini orang soleh. Moga-moga kita orang Islam yang juga soleh. Aqidatul Islam mengajar kita kalau mati seseorang, semua berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia, rahmati dia, masukkan dia ke dalam syurga. Moga-moga begitu. Semoga itu adalah mohon atas rahmat Allah dan juga pengharapan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dia saja, kita bersama. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengajar begitu. Dan akidah ulama Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mengajar kita dia wajib masuk syurga. Orang ni bukan ahli neraka, orang ni ahli syurga. Tidak. Pernah berlaku atas zaman Rasulullah, seorang sahabat Nabi Uthman bin Maz'un, dia wafat. Orang kata dia ahli syurga, ahli syurga, ahli syurga. Nabi pun datang. Orang kata, ya Rasul, ahli syurga ni. Aku tidak bersependapat dia ahli syurga. Semua terkejut. Pada itu Rasulullah SAW yang wafat itu sahabat Nabi Uthman bin Maz'un. Lalu apa dia Rasul? Aku serahkan hal ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Nabi nak mengajar akidah kepada umatnya, jangan tergesa-gesa confirm dia ada syurga sehingga tidak mengharapkan rahmat daripada Allah. Logik. Kalau dikatakan di syurga, mana orang nak mengharap lagi? Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Memang dah ada ahli syurga dah. Logik. Makna memutuskan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, Allah biarkan dia, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang waliyan yang memimpin kamu sekalipun yang dapat memberi petunjuk kepada dia. Maksudnya apa? Yang dapat memberi petunjuk pada seseorang, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala bukan pemimpin di antara kita, tapi jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah Allah mengajar kita jangan harapkan pemimpin itu yang membimbing kamu. Itu kaedahnya. Kita hari ini akhir zaman, kita mengharapkan pemimpin yang membimbing kita. Kalau kita tersilap pemimpinnya, kita pun tersilap. Pada Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya kamu mesti berada di atas hidayah walaupun kamu hidup dalam sebuah negara, sebuah negeri, seperti mana di luar negara itu rajanya ke, king dia ke, presidennya ke, semua tidak menyembah Allah, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disebabkan mereka itu kafir, kamu pun bawa kepada kekafiran. Umat Islam di mana saja dia berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, pasti juga dia akan melaksanakan ibadah kepada Allah, antaranya solat. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus solat. Orang-orang yang beriman itu sekiranya kami bagi mereka apa-apa saja atas muka bumi, di mana mereka berada, mereka pasti juga mendirikan solat. Apa maksudnya? Orang akhir zaman ada kalanya pergi ke negara luar, lalu mereka meninggalkan solat. Sebab apa? Susahlah nak solat kat sini, masjid tak ada, surau tak ada. Akhirnya dia meninggalkan solat. Lalu kita kata, bukankah solat itu wajib? Tak apa, saya pun tahu, nanti balik Malaysia saya ganti. Kadang-kadang negara sejuk, salji, cuma mana nak ambil wuduk ni, salji sana sini. Dia tak tahu, akhirnya dia pun tak solat.
Negara itu semua negara dibina atas istidraj. Negara maju dalam dunia hari ini dibina atas istidraj. Istidraj adalah Allah bagi kaya, Allah bagi mewah, tapi orang-orang kat situ tetap tak mau sujud kepada Allah. Itu istidraj. Dalam dunia sangat sukar kita nak menemui negara yang dibina atas dasar ketakwaan dan keimanan. Sangat susah sebenarnya. Pada zaman Rasulullah SAW, Nabi membina Madinah Al-Munawwarah, asasnya adalah ketakwaan. Bunya usisa ala taqwa, sehingga kalau Nabi bina masjid atas ketakwaan, sehingga tersebar Islam sampai ke sana sampai ke sini dibina atas dasar takwa. Asalnya takwa. Apa maksudnya di sini? Itu bukan istidraj, atas ketakwaan. Tapi negara-negara maju hari ini dengan senjatanya, dengan pesawatnya, dengan ketenteraannya, semua dibina atas istidraj. Nabi kata istidraj itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada mereka macam-macam, biar makin sesat, sehingga mereka sampai peringkat memang tak mau Tuhan langsung dah. Mulhid, etis, tak mau langsung. Itu yang dengki sangat memusuhinya orang yang Allah Tuhan dia. Salah satunya orang Islam. Dia sangat anti kepada orang yang mana Tuhannya Allah. Itu bahasa yang akhir zaman ni banyak yang memerangi orang Islam adalah yang etis ni lah. Sebab apa? Orang ada agama, ada kitab pun tak mau berperang. Sebab kitab dia larang. Hindu tak mau perang, Sikh tak mau perang. Siapa yang ada kitab Yahudi dan juga Nasrani pun tak mau perang. Tapi ke Israel itu bukan Yahudi, itu Yahudi yang murtad tadi itulah, yang mulhid tu, etis tu, Zionis tu. Yahudi dia sendiri ada kitab tak mau perang, Allah larang. Maknanya isi kandungan Talmud, tahu Allah Subhanahu Wa Taala melarangnya. Kalau tidak Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka atas dunia lagi kalau memerangi orang yang beriman kepada Allah. Mereka pun tahu orang Islam beriman kepada Allah sebab mereka tak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang mereka tak berani nak buat apa-apa tapi itu atas yang ortodok tadi yang pegang kitab. Tapi yang memerangi kita tu bukan betul-betul ni Yahudi, itu dan mulhid, dia Zionis. Itu yang perlu kita tahu. Wa nashruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim, dan pada hari kiamat kelak nanti Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan mereka, himpunkan mereka, lalu dihirit melalui muka mereka. Rasulullah baca ayat ini. Sekiranya sahabat Rasulullah bertanya-tanya bagaimana dia berlaku, mereka bertanya bukan kerana tak puas hati dengan apa yang difirman oleh Allah. Para sahabat apabila ditanya di sini menunjukkan bahawasanya keadaan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya di akhirat mereka akan dihirit di atas muka mereka. Sehingga kata ulama-ulama kita sampai peringkat yang berjalan macam mengheret muka adalah muka dia juga. Apa maksudnya di sini? Muka itu sendiri berjalan seperti mana kaki yang jalan, tapi dia berjalan dengan mukanya terheret di atas mahsyar sehingga bawa ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu para sahabat Rasulullah SAW pun bertanya, "Kaifa yuhsyarun nasu ala wujuhihim?" Ya Rasulullah, bagaimana manusia digiring dia, dibawa dia, diseretnya atas muka dia pada hari kiamat, ya Rasul? Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, "Alladhi amsyahum ala arjuli qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim." Kata Rasulullah SAW, qadirun, itulah sifat Allah yang maha berkuasa. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa menjadikan mereka boleh berjalan dengan kaki mereka sewaktu mereka berada di atas dunia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga maha berkuasa menyebabkan mereka berjalan dengan muka mereka. Itu yang soalan ini adalah soalan yang ditanyakan kepada para sahabat untuk mengetahui keadaan hakikat yang sebenar. Sebab kalau ikut pada zahir ayat,
mereka diseret. Maksud diseret, kita faham seperti mana orang tu menyiarah, seret dia, muka dia di atas lantai, kita faham gitu. Tapi Rasulullah menafsirkan ayat itu bahawasanya maksud diseret di sini adalah muka dia sendiri berjalan menyeretnya diri dia sendiri-sendiri, seperti mana kaki yang melangkah berjalan, tapi di akhirat kelak muka tu yang melangkah berjalan. Lalu bagaimana keadaan mukanya kalau sekiranya dia bergerak begitu? Seperti mana contoh tapak kaki kita kalau berjalan, di situ adanya duri, habis terbenam di kakinya dengan duri, tercucuk duri. Lalu begitu keadaan wajahnya, mukanya seseorang di akhirat. Ulama ditanya mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa begitu? Kerana mereka tidak memuliakan wajah mereka. Sedangkan wajah adalah anggota yang paling mulia. Ada mata, ada mulut, ada lidah, ada telinga, ada akal yang berada di bahagian kepala. Bahagian yang paling mulia adalah kepala manusia. Di situ ada wajah. Bahkan manusia mengenal seseorang dengan wajahnya. Yang paling mulia adalah wajahnya. Lalu di sini kata Rasulullah SAW, mereka tidak memuliakan. Inilah maksudnya Allah menghina mereka. Azabun muhin, siksaan yang menghinakan. Kerana mereka di atas dunia pun menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membalasi. Itu caranya Allah menghinanya manusia-manusia. Di atas dunia mereka tidak mahu sujud kepada Allah, kerana tidak memuliakan wajah mereka dengan sujud kepada Allah. Itu cara memuliakan wajah. Bila wajah pun mulia, tubuhnya juga akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar itu, keadaan yang dirasai oleh mereka-mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesat itu, umyan, dalam keadaan buta, maknanya tidak melihat apa yang berlaku. Mereka merasai sakit deritanya ketika itu. Wa bukman, begitu juga dalam keadaan bisu. Apa maksudnya? Tidak boleh merintih, tidak boleh meminta, tidak boleh bercakap apa-apa. Hanya terasa siksaannya saja. Ini cerita ni belum betul-betul diazab bakar dalam neraka, hanya dihirit bawa ke neraka. Wasumman, dalam keadaan tuli, tak dengar. Maknanya mereka tidak dapat mendengar apa-apa. Apa maksudnya di sini? Itulah siksaan demi siksaan. Kalau lidah boleh berbicara, mereka berteriak, mereka memanggil siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya tahu yang dapat membantu mereka Allah. Mereka akan berteriak, Rabbana, Rabbana. Itu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana mereka dah dimasukkan dalam neraka Jahannam, Allah biar mereka berteriak. Asalnya bisu, Allah bagi mereka berkalam, berbicara. Lalu mereka pun berkalam, berbicara, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah baginya mata pun dah lihat, dia dah dengar, Allah bagi. Lalu mereka mohon kepada Allah agar mereka nak kembali atas dunia, nak beriman, nak mentauhidkan Allah, sujud kepada Allah. Tetapi iman mereka itu sia-sia saja. Ma'wahum, tempat kediaman mereka, maksudnya tempat kembali mereka di akhirat adalah Jahannam, iaitu dalam neraka Jahannam. Kullama khabat, setiap kali api itu khabat, dua, yang pertama terpadam. Dia begini, api neraka dia jenis memakan. Bila seseorang disiksa, api itu datang memakan orang itu, api itu akan habis membakar orang itu sehingga tak nyala lagi api. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kata bila sesat, Allah nyalakan lagi api yang baru untuk memakan dia. Kaedah ni kata ulama berlainan dengan kaedah di atas dunia. Mengapa agaknya? Sebab di atas dunia ada api yang menyala, yang marak nyala. Ada kalanya dia boleh tahan, sehingga kita seperti mana tengok api yang sedang masak sesuatu, membakar sesuatu, bertahan dia menyala.
padahal dia dah membakar sesuatu. Manakala api dalam neraka Jahannam dia memakan seluruhnya. Kata ulama, itulah menyebabkan siksaan itu semakin terasa. Tetapi kullama khabat, setiap kali dia terpadam, kata Allah Subhanahu wa taala, zidnahum sa'ira, maka Allah Subhanahu wa taala menambah lagi nyalaannya agar dia terus menyala. Sebagian ulama antaranya Abdullah bin Abbas mengatakan dia hampir terpadam tapi belum terpadam, itu khabat. Sebagian ulama kata dah terpadam sungguh, lalu Allah nyalakan dengan nyalaan yang baru. Kata Abdullah bin Abbas, dia hampir terpadam. Zidnahum sa'ira, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nyalaan api itu. Maksudnya seperti mana kita tengok api itu dah nak terpadam, lalu kita tambah minyak ke minyak api ke atau sesuatu biar dia marak lagi. Seperti mana kita tengok bara api dah tak merah, kita pun masuk pula bara api yang lain, kayu yang lain agar dia makin marak lagi. Itu contoh dia, artinya itu zidnahum sa'ira. Seperti mana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fazuqu falan nazidakum illa adab. Maka oleh kerana itu rasailah oleh kamu semuanya, iaitu ahli neraka, kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain pada azab. Mana azab yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang menolak hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.